A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan media sosial saya, para jemaah dan semua yang menonton channel saya ni yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi apa khabar semua? Jadi insyaAllah hari ni saya nak bahaskan berkaitan dengan mandul. Memang tak enak ataupun tak sedap didengar, tapi saya nak bahaskan hari ni berkaitan dengan mandul. Jadi insyaAllah bersama dengan saya Ustaz Muhammad Fadli bin Johari ataupun Ustaz Wangi Attar. Jadi insyaAllah jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan media sosial saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian dan juga para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hari ni kita belajar bab fiqh munakahat. Biasa sebelum ni kita belajar bab fiqh solat, tapi saya akan selang-sedilah fiqh munakahat dengan fiqh solat supaya tak bosan ataupun tak boring lah. Okey, kita nak cerita tentang bab fiqh munakahat, iaitu bab tentang bab perkahwinan, iaitu bagaimana kita ni nak buat kalau sekiranya salah seorang daripada pasangan kita mandul. Kalau kita tengok balik dalam fatwa Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata apa? Harus bagi seorang individu untuk mohon fasakh kalau sekiranya berlaku kemandulan kepada kedua-dua pihak ataupun salah seorang daripada mereka mandul. Macam contoh, isteri kita berkahwin dengan dia, sukar untuk hamil ataupun mandul, tapi kita tidak boleh kata kat dia, engkau ni mandul, engkau ni kenapalah ia dilahirkan mandul macam ni. Tak boleh. Maka jatuh pada haram dan juga berdosa besar kita mengutuk dan mengeji isteri kita dalam keadaan yang dia berpenyakit begitu. Walaupun tak dikira sebagai penyakit yang serius mandul ni sebab boleh dirawat, tapi kita tidak boleh menghina pasangan kita. Engkau ni mandul. Macam contoh zaman cerita Piramli dulu kan, dia ni mandul. Tak boleh. Maka jatuh pada haram dan juga berdosa besar kita menghina pasangan kita, mengatakan seseorang individu tu mandul. Jadi sebenarnya kalau ikut balik dalam fatwa Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata apa? Maka harus bagi seseorang individu tersebut kalau sekiranya suami kita mandul, dan kita boleh mohon cerai ataupun fasakh di mahkamah syariah ataupun berjumpa dengan, pada zaman dulu dirujuk pada Nabi dan zaman dulu dia berujuk kepada para sahabat. Zaman sekarang ni kita rujuk pada mahkamah ataupun rujuk pada peguam syariah. Kita tidak boleh rujuk kepada macam contoh kita rujuk kepada pejabat agama, sebab kita dah ada institusi keagamaan sekarang ni. Sekiranya berlaku mudarat dalam rumah tangga, macam contoh pasangan kita ni sukar nak hamil, nak mengandung, bukan terus kita ceraikan dia, bukan terus kita mohon fasakh. Yang pertama sekali, dapat nasihat dulu daripada pejabat agama Islam daerah tempat tuan-tuan ataupun negeri tuan-tuan ataupun negara tuan-tuan duduk. Macam contoh, ceritakan lanjut kepada ustaz-ustaz ataupun ustazah di situ, beritahu ustaz, ustazah nak beritahu yang suami saya ni mandul, susah nak dapat anak. Dah check dah, dia tak boleh mengandung dan sebagainya. Maka kita akan cari solusi yang terbaik. Antara yang kedua pula, iaitu jumpa pakar kesihatan ataupun doktor bagi nasihat macam mana nak rawat, sama ada untuk meneruskan rumah tangga ni ataupun tidak. Dia bergantung kepada keadaan kita. Kalau kita sayang orang tu, mesti kita teruskan walaupun dia dalam keadaan mandul ataupun dia dalam keadaan tidak boleh menghasilkan benih kepada kita. Dia sebenarnya kalau tengok balik dalam kajian, sebenarnya mandul ni sebenarnya kuantiti air ataupun sperm dia sedikit. Kalau saya salah tolong betulkan. Yang saya tahulah, sebabnya saya pernah rujuk dengan salah seorang daripada doktor ketika saya mengendalikan kes rumah tangga, dan mereka bercakap begitu kepada saya, iaitu kuantiti sperm ataupun kuantiti ovum tu kurang yang keluar. Dia ada air mani, dia ada berudu tu, tapi kuantiti dia sikit, jadi tidak boleh sampai kepada ovum tadi dan tidak boleh disenyawakan. Bukan tak ada air mani langsung. Dia kadang-kadang sebab mandul ni, yang pertama sekali kita tengok balik, sebab bukan kerana faktor dilahirkan mandul. Yang pertama sekali mungkin
serangan jantung, stres kerja, dan juga kemungkinan mungkin air mani dia sedikit. Faktor dia kerja menghadap komputer terlampau lama, ataupun mungkin sebab faktor pemakanan seorang suami tadi, ataupun kerana mungkin dia terlampau aktif dengan sukan, dan mungkin dia pressure dengan kerja dia. Mungkin di antara salah satu daripada penyebab yang menyebabkan dia jadi mandul. Kita tidak boleh judge begitu. Sebab itulah kita kena jumpa pakar kesihatan ataupun pakar kaunseling untuk bagi pendapat, untuk minta pendapat, bukan terus bercerai. Ini tak elok. Tidak boleh. Kalau sekiranya kita terus nak bercerai, ustaz, saya dapat tahu yang suami saya mandul, isteri saya mandul, saya nak bercerai, ustaz. Tak boleh. Kita kena jumpa dulu pakar perubatan, ataupun jumpa dahulu ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama ataupun asatizah untuk diberi nasihat kepada kita, bukan terus mohon cerai. Dan perlu rujuk kepada yang arif, bukan kita rujuk kepada orang yang tidak arif. Kebanyakannya kita banyak rujuk pada orang yang tidak arif. Kemungkinan mungkin berlaku mandul ni sebab kerana aksiden, kan? Kadang-kadang faktor kencing manis pun boleh terjadi juga. Sebab pernah beberapa ketiga saya rahsiakan dan saya cerita kat sini dari segi sudut pengalaman saya ketika bila mana saya kaunseling rumah tangga, dan pasangan dia ni, lelaki ni tidak, orang panggil mati pucuk. Mati pucuk ni orang kata dia tidak boleh bersama dengan isteri dia pada ketiga itu. Sebab apa? Sebab kerana faktor kesihatan dan dia kena kencing manis. Jadi saya bagi pandangan kepada dia, cuba gunakan kaedah urutan ataupun jumpa pakar. Dia pun jumpa pakar, maka benda tu tidak menjadi masalah kepada dia dan okey, sihat, alhamdulillah, dan sampai sekarang masih lagi okey. Sebab itulah kita jangan jumpa orang yang salah. Okey. Dan seterusnya pula pada pandangan yang kedua pula, iaitu berkaitan dengan mandul ni, iaitu tetapi dalam mazhab Syafi'i pula, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahawa mandul itu sama ada pada suami atau isteri, tidak harus difasahkan. Ini dalam kitab iaitu Kifayatul Akhyar. Ini ditegaskan oleh Imam Rafi'i, seorang ulama. Dia kata tidak harus difasahkan sebab dia bukanlah penyakit yang serius yang berjangkit macam penyakit AIDS, HIV, penyakit kusta, penyakit sopak, penyakit TB dan sebagainya. Sebab tu ada budi bicara lagi sebenarnya. Kita tidak boleh terus fasakh. Bagi saya kejam sebagai seorang suami dan isteri bila mana dia kahwin, dia nak anak, diuji oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba pasangan dia mandul. Pada ketika itu barulah dia sedar, dia kata, Allah Ustaz, pasangan saya mandul, rugi saya berkahwin dia. Tak boleh tuan-tuan, jangan kata rugi, dosa besar kita. Kita kena ingat, semua tu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Kita kahwin, kalau kita berkahwin tak dikurniakan cahaya mata sekalipun, walaupun kita dah berusaha macam mana sekalipun untuk dapat cahaya mata, tak dapat juga. Tapi jalan pengakhirannya adalah kita boleh menggunakan kaedah mendapatkan anak angkat. Ada syarat-syarat juga anak angkat tadi. Tak boleh terus kita terus ambil anak angkat tadi tanpa kita ikut dari segi sudut syariat dan juga perundangan. Kita kena terkaji dulu apa kebaikan dan keburukannya, dan ada permasalahan dari segi aurat atau tidak ketika bila mana kita nak ambil anak angkat. Sebab itulah kita kena check betul-betul. Dan ada kaedah sekarang ni adalah kaedah IVF, tak silap saya, IVF, iaitu kaedah yang mensenyawakan benih di luar dan dia masuk dalam rahim, tapi benih yang sama, benih suami isteri yang sah, bukan benih suami isteri yang haram, yang kita bukan berkahwin. Itu tidak, itu haram dari segi sudut Islam. Dia yang sah, kaedah IVF ni adalah kaedah bila mana kita gunakan benih suami masuk dalam rahim isteri yang halal, bukan orang kata main sebat saja sperm orang entah apa-apa kita ambil. Tak boleh. Itu haram hukumnya dan dikira sebagai zina. Dapat dosa zina pula, dan tak boleh dibintikan atas nama ayah dia tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kata balik di belah-belah luar negara, ada jenis yang menjual sperm dia di hospital-hospital. So yang tu
haram hukumnya kalau kita beli sperm tersebut dan letak di atas rahim isteri kita, maka haram hukumnya. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk saya kiaskan ataupun untuk kita kupas berkaitan dengan mandul pada hari ini. Jadi insya-Allah kalau sekiranya anda diuji oleh Allah Taala dapat pasangan yang tidak boleh hamil ataupun dapat pasangan suami kita yang tidak boleh memberikan kita zuriat ataupun mandul, jangan terus kita cerai ataupun fasak ataupun kita buat khuluk dan sebagainya. Maka perlu berbincang dahulu. Yang pertama sekali, kita perlu dapat nasihat daripada ibu bapa kita. Dah dapat nasihat daripada ibu bapa, dapat pula nasihat daripada pejabat agama. Dah dapat nasihat daripada pejabat agama, dapat pula daripada doktor-doktor, nasihat daripada doktor-doktor. Tengok, kalau solusi terbaik, perceraian terbaik, maka cerailah. Tapi kalau solusinya adalah untuk kekal balik, kekal balik. Ada inisiatif yang boleh kita buat, sedangkan penyakit itu ada rawatannya, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja. Saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk vlog ataupun video yang akan datang, insya-Allah.